Hi everyone, welcome back to my channel. So hari ini saya ingin menceritakan satu topik yang sangat best. Tajuk topik tersebut adalah Sejarah Kesatuan Eropa, Perjalanan daripada Peperangan ke Perpaduan. So, sebelum kita mulakan cerita tersebut, mesti kamu mau tahu siapa saya kan? Nice. So hari ini kamu bersama Raiza binti Alwina yang memegang nomor metrik PA241607770. So, tanpa kita membuang masa, mari kita start. Bayangkan jika negara-negara Eropa masih berperang seperti dahulu. Mungkin kita tidak akan mengenali kesatuan Eropa seperti hari ini. Hakikatnya, ini bukan sekadar sebuah organisasi politik atau ekonomi, tetapi merupakan hasil daripada usaha pemimpin Eropa untuk memastikan peperangan tidak lagi berlaku. Jadi, bagaimana benua yang pernah musnah akibat peperangan berubah menjadi simbol keamanan dan perpaduan? Mari kita ketahui. So, kita masuk kepada latar belakang Eropa sebelum EU. Pada awal abad ke-20, Eropa mengalami dua peperangan terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945. Kedua-dua peperangan ini mengorbankan jutaan nyawa, memusnahkan bandar-bandar, melemahkan ekonomi dan menyebabkan hubungan antara negara menjadi sangat tegang. So, selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, para pemimpin Eropa sadar bahwa peperangan yang berulang hanya akan membawa kemusnahan. So, mereka mula mencari jalan untuk membina keamanan yang berkekalan melalui kerjasama ekonomi dan politik. So, idea mereka mudah tetapi sangat berkesan. Jika negara-negara saling bergantung antara satu sama lain, mereka akan mempunyai lebih banyak sebab untuk bekerjasama daripada berperang. Langkah pertama ke arah penyatuan Eropa bermula pada tahun 1950 apabila Menteri Luar Perancis Robert Schuman mengemukakan Schuman Declaration. Beliau mencadangkan supaya pengeluaran arang batu dan keludi dikendalikan secara bersama oleh beberapa negara Eropa. So, mengapa arang batu dan keludi? Kerana kedua-dua bahan ini merupakan sumber utama untuk menghasilkan senjata dan peralatan ketenteraan. So, dengan berkongsi kawalan terhadap sumber tersebut, peluang untuk mana-mana negara membina kekuatan tentera secara rahsia dapat dikurangkan. So, cadangan ini sangatlah membawa kepada penubuhan European Coal and Steel Community atau ECSC pada tahun 1951 yang dianggotai oleh 6 negara pengasas iaitu Belgium, Prancis, Jerman Barat, Itali, Luxembourg dan Belanda. Baiklah, kita masuk kepada seterusnya ialah kelahiran Kesatuan Eropa. So, kerjasama yang berjaya dalam ECSC mendorong 6 negara tersebut memperluaskan kerjasama mereka. Pada tahun 1957, mereka menandatangani Treaty of Rome yang menubuhkan European Economic Community atau EEC. Tujuan ialah mewujudkan pasaran bersama, menghapuskan halangan perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pada tahun 1992, Treaty of Maastricht ditandatangani dan mula berkuat kuasa pada tahun 1993. Perjanjian ini menandakan kelahiran rasmi Kesatuan Eropa atau European Union. Sejak itu, kerjasama tidak lagi terhad kepada ekonomi sahaja, malah meliputi bidang politik, keselamatan, pendidikan, alam sekitar dan hak asasi manusia. Dari 6 negara, pengasas EU kini berkembang kepada 27 buah negara anggota, menjadikannya salah satu organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. So mari kita ke seterusnya lagi, yaitu mengapa European Union penting. So, Kesatuan Eropa membawa pelbagai manfaat kepada negara anggotanya. Antaranya ialah mengekalkan keamanan di Eropa, menggalakkan perdagangan bebas melalui pasaran tunggal, serta membolehkan rakyat bergerak bekerja dan belajar di negara anggota dengan lebih mudah. So, selain daripada itu, kebanyakan negara anggota menggunakan mata wang euro yang memudahkan urusan perdagangan dan pelancongan. Program seperti Erasmus juga memberi peluang kepada pelajar melanjutkan pengajian di negara Eropa yang lain. So, semua ini menunjukkan bahawa kerjasama mampu membawa manfaat yang lebih besar berbanding persaingan dan konflik. Mesti kamu fikir sudah habis kan? Tapi sebenarnya masih ada satu perkara yang kita perlu bahas, iaitu cabaran yang dihadapi oleh European Union. Walaupun dianggap berjaya, EU turut menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah Brexit pada tahun 2020 apabila UK keluar dari EU, krisis ekonomi, isu kemaslahan pendatang, serta kesan konflik Rusia-Ukraine terhadap keselamatan dan bekalan tenaga. Namun begitu, EU ni masih berusaha mencari penyelesaian secara bersama bagi memastikan keamanan dan kestabilan dapat dikekalkan. Kita sampai kepada penghujungnya.
So, kesimpulannya, kita dapat tengok sejarah kesatuan Eropah ni membuktikan bahawa keamanan tidak tercapai melalui peperangan, tetapi melalui kerjasama, kepercayaan dan perpaduan. Daripada sebuah benua yang pernah musnah akibat konflik, Eropah berjaya membina sebuah kesatuan yang menjadi contoh kepada dunia. So, kisah ini mengajar kita bahawa perpaduan bukan sahaja mampu mengelakkan peperangan, malah menjadi asas kepada kemajuan dan kemakmuran bersama. So, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.